So kos nak buat RM6, jual RM4.5. Memang kita rugi lah. Itu rugi betul. So itu istilah ataupun contoh kalau kita nak bandingkan dengan ASBF ini. ASBF ni risikonya adalah What do you think? Okay, berita daripada Harian Metro Alright, so dana ASB masih lagi menguntungkan. Dana amanah saham Bumiputera ASB masih lagi menguntungkan untuk pelabur yang mencari platform untuk menyimpan dan melabur dengan risiko pelaburan rendah dan tidak berdepan dengan risiko kehilangan modal. Yang ini yang ditulis pada Disember 28 Disember 2022 lah. Bagi tahun kewangan, kadar dividen ASB adalah sebanyak 3.35 sen dan bonus 1.25 sen berjumlah 4.6 sen seunit. Selain terdapat bonus tambahan sebanyak 50 sen seunit untuk 30,000 unit pertama yang dipegang oleh setiap pemegang unit. Inilah salah satu orang kata apa announcement yang saya tunggu jugalah, sebab saya masuk dalam ASB dan juga ada ASB financing lah, dengan keadaan OPR-nya makin naik. So dia macam apa, keuntungan faedah tu makin naik, at the same time untung pun tak berapa nak untung. That's why Cik Gulang rasa macam 4.6 tu agak tight lah. Saya sendiri rasa tight sebab finally saya tengok saya punya penambahan bulanan tu sendiri dalam M-Bank saya, ASB Financing M-Bank. Mula-mula saya subscribe dalam 300.5, naik 380, sekarang ni 420, 430 ringgit. So it hurts the cash flow sikit lah. So nak tanya lah Otai Kewangan, Doktor Kewangan kita. So untuk dividen ASB tahun 2022, are you thinking that we are going on the right track? Maksudnya, adakah ekonomi kita makin bagus ke, ataupun kita punya pelaburan dah start dipercayai semula ke? Saya pun tak tahulah istilah yang sebenar. Minta maaf, saya bukan Doktor Kewangan. What says you about that? Saya setuju dengan kereta akhbar berita harian ni, iaitu dana ASB masih lagi menguntungkan. Sebab apa yang dimaksudkan dengan untung? Kalau kita dapat 1%, 2%, still untung. Still untung kan? Betul kan? Still untung lah. Sebab technically kalau kita compare kan, kalau kita nak bandingkan ASB ni, kita tak boleh nak bandingkan ASB ni dengan pasaran pelaburan, contohnya hartanah ataupun pelaburan saham ataupun pelaburan unit trust. Kenapa kita tak boleh nak bandingkan? Sebab pelaburan saham, unit trust dan hartanah ni, pelaburan tu pelaburan bagi saya dalam kategori pelaburan berisiko sederhana dan tinggi. Sedangkan ASB ni, pelaburan ASB ni adalah pelaburan berisiko rendah. So kalau kita nak bandingkan ASB dengan pelaburan-pelaburan berisiko rendah yang ada kat Malaysia, contohnya macam apa? Tabung haji kan. Ya. Lagi KWSP ataupun fixed deposit. Fixed deposit, betul. Yeah, sebab fixed deposit ni duit yang kita simpan dekat dalam bank untuk tempoh masa yang tertentu. Contohnya kita lock selama 6 bulan ataupun 12 bulan, kemudian kita dapat return. Dan return yang kita dapat daripada fixed deposit 2%, 3%, okay? So kalau kita lihat ASB punya return adalah sebanyak 4.6 sen seunit ataupun 4.6% lah. Sebab satu unit ASB bersamaan dengan RM1 kan. Okay. So kalau 4.6 sen seunit maksudnya 4.6%. So 4.6% kalau kita bandingkan dengan pelaburan-pelaburan lain dalam kategori yang sama. Okay. Memang betul lah, dana ASB masih lagi menguntungkan. Betul tak? Betul. Sebab kita tak boleh nak compare. So janganlah cakap saya melabur dekat dalam saham, return saya 10% setahun. Memang tak Tapi korang kena sembang lah pasal ada potensi rugi, betul lah. Betul. Betul lah dia. Itu yang ramai influencer kat luar sana ataupun mana-mana kewangan Otai tak mention lah pasal benda tu kan. Maybe sebab dia nak jual ASB financing ke. Saya rasa macam tu lah kan. So tu beza So kita cakap pasal ASB. So jangan salah faham, ASB untung, so marilah buat ASBF. Tak, ASBF lain. Ya, betul. Kan. So kita cakap ASB memang untung. So ASB ni tempat saya parking duit saya. Okay, maksudnya saya tak ada buat financing. Sebab bila kita buat financing, kita tak boleh nak parking. Okay. Kan, financing ni kita lock habis lah. So kita bayar ke bank kan. Betul. Bayangkan kereta kita park. Kita park sekejap je. Park sejam 2 jam, kita caw. Maksudnya kita nak ada potensi untuk kita keluar ke mana-mana. Exactly. So tujuan saya gunakan ASB ni, saya memang simpan cash. Kenapa? Sebab saya, orang kata apa, park dulu duit saya. Contohnya dalam ASB saya 100,000 misalnya. Kemudian saya nak beli rumah pelaburan ataupun saya nak renovate rumah pelaburan yang saya dah beli, kena pakai cash. So contohnya saya kena keluarkan 30,000, 40,000. Instead of saya terkial-kial nak cari duit, saya just keluarkan duit
simpanan saya dalam ASB, saya renovate rumah saya siap, saya dapat sewakan, dapat cash flow positif ataupun positif cash flow, duit tu saya top up balik ASB saya. So faham tak? Dia macam gunakan duit tempat persinggahan semata-mata. Tapi kalau kita cakap soal ASBF ini lain lah. So maksudnya kalau kita sembang pasal ASB biasa dengan ASB financing, it should be on a different mindset ke? Yes. Is that what trying to say? Exactly. Two separate thing. Kalau kita melabur dalam ASB ni, mindset dia kita simpan duit kita kat tempat berisiko rendah and then kita dapat dividen setiap tahun. Tapi kalau ASBF ni mindset dia lain. Mindset dia kita nak melabur. And ASBF ini saya consider it as pelaburan yang berisiko sederhana tinggi. Faham tak? ASBF. Oh, dia ada risiko juga ah. Ada risikonya. Okay. Loan lah. Macam alright. apa yang Ulan dah kongsikan tadi kan. Initially buat loan ASBF betul. kan, start dengan RM350 sebulan. Betul. Risikonya bukan kepada sama ada ASB bagi return ataupun tidak. Risikonya interest yang dikenakan kita naik ataupun tidak. So satu, kedua, kalau naik apa akan jadi dengan dividen yang kita dapat. So kalau dividen pun naik, okey lah. Betul. Kan? Saya Interest naik, dividen saya naik, okey lah. Tapi masalah timbul, dividen naik, interest naik tapi dividen turun. Dan itu yang terjadi dekat sekarang ni lah. So maksudnya macam like interest rate tinggi sangat dan dividen tu tak boleh nak tampung dividen. Maksudnya kita sedang bayar bank buta-buta lah. Tak ada untung dan sebagainya lah. Betul. Betul lah kan? Betul. Ataupun untung yang kita dapat tu rugi. Contohnya kita buat untung tapi rugi macam mana tu? Saya bagi perumpamaan mudah lah. Kita buat bisnes nasi lemak. Okay. And kedai kita nasi lemak kita memang jual RM5. Tiba-tiba harga ayam naik, harga sambal naik, harga beras naik, kan? So sebelum ini kos nak buat mungkin RM4, kita jual RM5. Tapi disebabkan harga barang naik, kos nak buat benda yang sama, kuantiti yang sama tapi RM6. Tapi kita masih lagi jual RM5. Ataupun kita tak boleh nak jual RM5 sebab orang senak betul. Orang dah tak ada duit, RM5 pun orang tak nak beli. Kita terpaksa kurangkan jadi RM4.5. So kos nak buat RM6, jual RM4.5. Memang kita rugi lah. Rugi lah, betul. So itu istilah ataupun contoh kalau kita nak bandingkan dengan ASBF ini. ASBF ni risikonya adalah kita nak buat bisnes, kos untuk ASBF ni adalah kadar faedah yang kita bayar bank. So Ulwan 350, itu je kos. So dividen yang dapat fine, 5% contohnya. Tapi disebabkan keadaan ekonomi kan yang kurang baik pada tahun 2022, kos ataupun bayar loan ni naik. Sebab bank naik kan interest rate, so naik daripada 350 sekarang dah jadi RM430. Dah naik sebanyak lebih kurang RM100 lah, RM80. Tapi dividen yang kita dapat ataupun keuntungan yang kita dapat pun lagi rendah. So point dia, so kalau tanya saya tak buat lagi pengiraan khusus untuk ni kan. Khusus lah. Tapi saya boleh cakap ASBF sekarang ni macam dah kurang sesuai. Kurang sesuai. Melainkan ada matlamat tertentu lah. Ada pula game yang lain kat situ. Ada game lain lah. Saya berminat nak tahu benda tu. Tapi tak apalah. Nak tahu sekarang lah. Kita berhenti dah dulu sebab video kita dah 10 minit lebih. Alright.